Syamsul, nak ke mana tu? Saya nak pergi mendaki bukit dengan kawan-kawan ni. Oh, cukup ke persediaan tu semua? Mestilah cukup. Tengok ni, semuanya lengkap. Kamu pasti semuanya lengkap? Tengok tu. Peralatan perlindungan diri pun tiada. Baju lengan pendek, seluar pun pendek. Repelen nyamuk bawa tak? Perlu ke semua tu? Macam ni je tak boleh? Kamu tahu tak? Kamu boleh terdedah dengan demam malaria nanti. Demam malaria ni boleh bawa maut tahu? Demam malaria? Apa tu? Demam malaria disebabkan oleh nyamuk Anopheles yang menyebarkan parasit Plasmodium. Sebagai langkah pencegahan, digalakkan memakai baju berlengan panjang dan berseluar panjang serta gunakan repellent untuk mengelakkan gigitan nyamuk Anopheles bagi mengurangkan risiko dari dijangkiti demam malaria. Selain itu, aktiviti-aktiviti riadah luar seperti memburu, memancing, berkelah, berkemah, jelajah kenderaan pacuan 4 roda dan yang bekerja di dalam industri perladangan, perhutanan dan perkhidmatan juga berisiko dijangkiti demam malaria. Jadi ingat ya Syamsul, lebih baik kita cegah sebelum terlambat. Ya, cegah sebelum terlambat. Itulah PSA berkaitan dengan malaria itu tadi. Dan hari ini untuk segmen seterusnya ini, kita nak memberi pemahaman. Kita nak memberitahu kepada masyarakat supaya mereka cakna berkaitan dengan malaria. Ya betul. Bila kita bercakap mengenai nyamuk ni, ada banyak sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti Zika, demam denggi, Aedes dan tidak ketinggalan juga malaria. Tapi mungkin kita tahu apa bezanya antara malaria dan juga demam-demam yang lain ni. Kita nak bersama dengan panel di studio Dr. Muhammad Hafizi bin Abdul Hamid, Ketua Penolong Pengarakanan Unit Malaria, Sektor Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik doktor, mungkin untuk permulaan ini kita nak memberi pencerahan, pemahaman awal kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit malaria ini. Okey, pertamanya tentang penyakit malaria ni ialah salah satu daripada penyakit yang disebabkan oleh bawaan nyamuk lah. Seperti mana kita tahu tentang Aedes, kita tahu tentang denggi, chikungunya, Zika dan sebagainya. Dan malaria ni adalah sejenis penyakit bawaan nyamuk yang dinamakan sebagai nyamuk Anopheles. Dan ianya disebabkan oleh sejenis parasit yang dinamakan sebagai Plasmodium. Dan dalam bidang kesihatan ni kita ketahui ada 5 jenis spesies Plasmodium yang boleh menyebabkan jangkitan malaria ni. Tapi yang penting kita kena tahu bahawa jangkitan malaria ni ada 2 kumpulan. Dia perlu dibagi pada 2. Yang pertama kita namakan sebagai malaria manusia. Dan yang kedua kita namakan sebagai malaria zoonotik. Kenapa kita namakan malaria manusia? Kerana ianya menyebabkan jangkitan malaria yang disebabkan oleh jangkitan daripada manusia kepada manusia yang lain. Maknanya parasit tadi dia berpindah daripada manusia kepada manusia. Apabila kita sebut malaria zoonotik ataupun malaria haiwan, ia berpindah daripada haiwan kepada manusia. Dan untuk malaria manusia ini ada 4 jenis spesies Plasmodium, iaitu kita ada Plasmodium falciparum, Vivax, Ovale dan juga malariae. Dan untuk zoonotik kita ada 1 jenis Plasmodium yang dinamakan sebagai Plasmodium knowlesi. Okey. Tanda-tanda seorang tu menghadapi masalah malaria ini bagaimana doktor? Kebiasaannya seseorang yang telah dijangkiti malaria, kebiasaannya mereka akan dapat demam dan kadang-kadang mereka boleh dalam keadaan sejuk, menggigil ataupun panas berpeluh dan kemudian boleh loya, muntah dan sebagainya, dan pada keadaan yang teruk mereka boleh koma dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Itu antara simptom-simptom awalnya lah. Dan kita semaklum 25 April ini sambutan Hari Malaria Sedunia 2021 dan mungkin doktor boleh kongsikan apa antara objektif utama dan matlamat ataupun tema yang diangkat untuk tahun ini. Okey, pertamanya saya perlu jelaskan bahawa Hari Malaria Sedunia ini merupakan salah satu daripada hari kesihatan awam yang disambut di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia lah. Jadi untuk Hari Malaria Sedunia ini kita akan sambut setiap 25 April, yang mana pihak WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah tetapkan temanya, iaitu Zero Malaria, Draw the Lines Against Malaria. Jadi kenapa Zero Malaria? Kita mensasarkan untuk capai sifar malaria manusia. Jadi kena jelas sifar malaria manusia. Pada tahun inilah sasarannya. Dan objektif sambutan pada tahun ini adalah pertama, kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat
berkenaan tentang bahawa malaria ni masih menjadi masalah kesihatan awam. Jadi kita juga berpendapat bahawa pentingnya program ini untuk memastikan untuk menangani isu malaria ni perlukan kolaborasi bukan sahaja pihak KKM tetapi juga kita perlukan kerjasama daripada pelbagai agensi dan juga masyarakat. Baik. Kita nak peti sikit apa yang doktor cakap tadi. Tanda-tanda atau simptom penyakit malaria ni yang dijangkiti malaria, demam. Tapi kita tahu penyakit yang dibawa oleh nyamuk ini, dia punya simptom-simptomnya semuanya lebih kurang. Kalau denggi pun demam, Zika pun demam, chikungunya pun demam. Jadi perbezaan di antara satu dengan malaria ini bagaimana, doktor? Okey. Betul Syafiqah cakap tadi. Memang kita nampak semuanya demam. Tapi malaria ni boleh saya bagi tahu bahawa ianya merupakan masalah ataupun penyakit pedalaman. Berbanding macam penyakit denggi, chikungunya dan Zika, kita biasa dengar. Kalau kita duduk di kawasan bandar, kita selalu dengar penyakit-penyakit ini. Tetapi malaria ni, ianya adalah penyakit yang berlaku di kawasan pedalaman. Dan luar bandar. Luar bandar. Okay. Dan kebiasaannya, siapa mereka yang berisiko mendapat jangkitan ini adalah mereka yang selalu bekerja ataupun tinggal di kawasan pedalaman. Sama ada di kawasan berdekatan dengan hutan ataupun di kawasan-kawasan seperti ladang. Dan itu antara yang kita perlu fahami dalam kita memahami penyakit malaria ini. Dan ini merupakan statistiknya setakat ini. Mungkin doktor boleh memberikan penjelasan berkenaan statistik penyakit malaria setakat ini di negara kita. Okey, pada ketika ini kalau dilihat pada segi graf tu, kita boleh nampak yang merah tu dan hitam tu adalah kes-kes malaria manusia. Maksudnya pada awal tahun dahulu, awal tahun 2000 sehinggalah tahun 2008, hampir 100% kes di Malaysia adalah kes malaria manusia. Dan kemudian kita dapati ada bermula pada tahun 2008 mula ada peningkatan kes-kes malaria zoonotik yang berwarna hijau tu sehinggalah kini, yang mana kata saya boleh katakan Malaysia alhamdulillah kita telah mencapai satu pencapaian yang sangat memberansangkan dalam mengawal penyakit malaria manusia. Kerana di Malaysia kita dah berjaya mencapai sifar. Human malaria ataupun malaria manusia jangkitan tempatan. Kita dah sampai sifar untuk 3 tahun berturut-turut daripada 2018 sehinggalah tahun 2020. Tetapi kita masih melaporkan kes malaria manusia import. Mana kata warga Malaysia yang bekerja ataupun pulang daripada luar negara yang balik daripada negara yang endemik malaria, mereka pulang dan membawa penyakit malaria manusia tadi. Tetapi dalam masa kita ada penyakit malaria manusia import, kita juga masih ada penyakit malaria zoonotik yang sangat tinggi. Kerana setiap tahun 90% kes malaria di Malaysia adalah penyakit malaria zoonotik. Baik, cara rawatan untuk penyakit malaria ini bagaimana? Okey, penting saya nak jelaskan kepada semua penonton dan juga Syafiqah yang menawar malaria ni ada ubat dia. Ada ubat. Jadi bila saya sebut ada ubat, mana kata penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia, kalau kita pergi ke kawasan hutan, ada masalah dan kita jangka rasa kita mungkin disyaki kena malaria, cepat-cepat kena datang ke hospital. Kerana ada ubat. Tapi kalau kita lambat, dia akan dia akan berkembang menjadi penyakit yang lebih kronik lah. Jadi satu jenis ubat yang telah diiktiraf oleh pihak WHO dan juga digunakan di Malaysia dinamakan sebagai Artemisinin Combination Therapy, ACT. Jadi ubat ni adalah ubat yang sangat berkesan untuk merawat malaria. Tetapi kita perlu ingat, walaupun ia diketahui berkesan, tetapi di luar negara telah dilaporkan berlaku resisten ataupun kerintangan terhadap ubat ini. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu bersyukur dan kita perlu memainkan peranan lah. Pastikan bahawa kita jaga supaya ACT ini akan terus berkesan untuk merawat pesakit malaria di Malaysia. Jadi doktor ada menyatakan siapa sahaja yang mengalami simptom malaria ini perlu mendapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Jadi dari segi perebakannya bagaimana simptom-simptom itu berlaku? Bagaimana ianya boleh merebak dalam masyarakat? Okey, bagi penyakit malaria ni seperti mana saya saya maklumkan peringkat awal tadi, dia ada 2 jenis. Malaria manusia merebak daripada manusia kepada manusia. Dan kalau zoonotik malaria, dia merebak daripada haiwan kepada manusia. Haiwan yang kebiasaannya yang menjadi punca ataupun sumber parasit tadi, zoonotik malaria ni adalah makaka ataupun kita sebagai kera lah. Jadi kita biasa tahu, kita masuk hutan nampak banyak monyet dan sebagainya. Dan dalam badan monyet ni ada parasit Plasmodium knowlesi. Jadi macam mana perebakan dia berlaku? Contohnya ada seorang individu terkena jangkitan malaria, nyamuk Anopheles betina akan menggigit mangsa dan dia akan menghisap darahnya dan parasit itu akan masuk dalam badan nyamuk. Dia akan berkembang di dalam badan nyamuk dan kemudian dia akan berkembang dan seterusnya dia akan menggigit manusia yang kedua.
Dan kemudian manusia kedua, parasit ini akan berpindah masuk ke dalam darah manusia yang kedua. Itu yang menyebabkan berlakunya perdebakan daripada manusia kepada manusia. Oh, Okey, faham. Kalau kita tahu di bandar ni nyamuknya nyamuk Aedes, kita tahu dah rupa paras dia bagaimana tu, belang-belang hitam putih. Kalau yang malaria ni bagaimana pula, doktor? Dia lain sedikit. Kalau dari segi nyamuk Anopheles ni dia berwarna, kalau kita tengok dia tidak berbelang hitam putih macam Aedes. Dia berwarna lebih kepada warna kecoklatan. Kalau ini ini antara visualnya. ada visual. Besar. Okey, itu antara cara untuk kita mengenal pastilah kategori ataupun jenis nyamuk tersebut. Tapi nyamuk tersebut selalu kebiasaannya berada di kawasan luar bandar, di kawasan hutan, ladang dan sebagainya. Jadi tadi doktor dah nyatakan juga siapa antara golongan yang berisiko. Jadi dalam usaha kita untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan penyakit malaria ini, apa antara aktiviti-aktiviti yang telah dirancang sepanjang sempena Hari Malaria Sedunia ini, doktor? Okey, sempena Hari Malaria Sedunia ni, pihak KKM di bawah bersama bahagian kawalan penyakit KKM kita berkolaborasi dengan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Secara setiap tahun kita akan lantik setiap negeri untuk jadi tuan rumah lah. So jadi untuk tahun ini JKN Pahang dipilihlah. Jadi beberapa program kita telah atur sepanjang bulan April. Antaranya adalah kita adalah macam hari ini kita ada slot temu bual, bicara TV dan juga radio. Kemudian kita juga ada sesi webinar hari ini yang mana diselenggara ataupun dikendalikan oleh JKN Pahang pada hari ini. Kemudian kita ada juga sesi pertandingan menghasilkan video TikTok pencegahan malaria. Dan kita tahu in trend sekarang, semua orang suka guna TikTok. Jadi apa salahnya kita gunakan TikTok sebagai medium untuk menyebarkan maklumat mencegah malaria di Malaysia. Kemudian kita juga adakan pertandingan penghasilan iPoster dan kemudian kemuncaknya pada 25 hari bulan nanti kita akan adakan acara perasmian Hari Malaria Sedunia dan kemudian pada sebelah malamnya kita akan adakan satu acara dipanggil Light Up Blue. Kerana pada tahun ini pihak WHO dan negara-negara yang terlibat akan bersama-sama kita merancang satu program Light Up Blue untuk menyatakan komitmen solidariti semua negara global untuk memerangi malaria. Okey, jadi bila doktor cakap tadi pasal TikTok video tu, ada yang macam video awal-awal tadi kan pakai ni apa lebih kurang panjang spray nyamuk. Bolehlah Munawar lepas ni. InsyaAllah. Boleh. Ya, salah satu inisiatif yang cukup bagus saya kira sebab ianya dapat menarik perhatian generasi muda khususnya yang banyak bermain dengan media sosial sekarang. Nampak di situ kreatifnya. Sebab apa sekarang ni kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi bagaimana sebenarnya pandemik ini boleh mengganggu sedikit perancangan bagaimana kita nak pastikan malaria ini sifar di Malaysia? Okey, untuk memastikan kita kekal dengan sifar malaria manusia dan dalam masa yang sama kita nak mengawal malaria zoonotik. Memang apabila berlakunya pandemik COVID-19 sejak tahun lepas, tahun bulan Mac 18 Mac 2020 dan kebiasaannya implikasi apa yang kita lihat adalah implikasi kepada program aktiviti rutin yang kita jalankan untuk aktiviti kawalan malaria. Kebiasaannya ada dua jenis aktiviti utama yang kita jalankan untuk kawalan malaria di pedalaman. Pertama, kita buat semburan racun dinding. Dan yang kedua adalah kita buat edaran kelambu berubat. Jadi kebiasaannya kalau untuk edaran kelambu berubat ni di pedalaman kita akan kumpul masyarakat kampung, penduduk di pedalaman di satu tempat. Kemudian kita akan buat edaran kelambu ataupun aktiviti pencerupan kelambu. Tapi oleh kerana berlaku COVID-19, jadi pendekatan tu kita perlu ubah sedikit. Yang mana kita akan, staf ataupun anggota kesihatan kita akan perlu pakai full PPE dan kemudian kita buat edaran kelambu secara rumah ke rumah. Tidak lagi kita kumpulkan penduduk kampung lah di satu tempat. Itu antara kaedahnya, kaedah bagi kita bukan saja kita untuk menghentikan penularan malaria tapi juga menghentikan penularan COVID-19. Kita nak kurangkan risiko COVID-19 dalam negara kita. Jadi doktor mungkin ada saranan doktor yang mungkin doktor boleh sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini berkenaan langkah pencegahan yang perlu mereka ambil. Khususnya sekarang ini kita lihat generasi muda suka sangat pergi beriadah, aktiviti hiking dan sebagainya, masuk ke dalam hutan. Jadi apa saranan doktor? Apa persediaan awal yang perlu mereka guna pakai? Okey, saranan utama pihak Kementerian Kesihatan lah. Ada 3 yang perkara yang penting, paling utama. Okey, yang pertama adalah kita telah mencapai sasaran sifar malaria manusia. Jadi kita perlu kekalkan pencapaian ini. Tetapi untuk mencapai pencapaian ini kita perlukan kerjasama semua, bukan saja pihak KKM, kita juga memerlukan semua masyarakat pelbagai lapisan. Okey, macam mana Munawar sebut tadi, golongan muda, kita tahu interest dia ataupun kesukaan mereka mungkin rekreasi di hutan. Jadi
mereka juga perlu bekerjasama. Yang kedua adalah kita masih ada risiko untuk dapat semula jangkitan malaria. Sebab di Malaysia kita masih ada melaporkan kes malaria import. Jadi macam pekerja-pekerja Malaysia ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama mereka yang bekerja di Papua New Guinea, Afrika yang banyak membawa balik kes malaria ke Malaysia, mereka juga perlu mengambil perhatian, perlu berhati-hati. Mereka kata setiap kali keluar ke negara dan balik semula ke Malaysia, pastikan mereka buat pemeriksaan kesihatan. Okay. Yang ketiga adalah apa tindakan di peringkat individu ataupun agensi. Yang pertama, di kalangan anggota kesihatan sendiri, kita perlu peka. Yang mana kita perlu peka dengan keadaan sekeliling atau penempatan yang kita jaga. Sekiranya ada penduduk kampung yang berisiko datang mendapatkan perkhidmatan kesihatan, kita perlu pastikan mereka disaring untuk penyakit malaria. Yang kedua adalah di kalangan pekerja dan juga majikan yang bekerja dalam sektor perdagangan ataupun perhutanan. Majikan kena pastikan bahawa pekerja-pekerja mereka dilindungi. Pastikan mereka mendapat bekalan repellent, mendapat kelambu dan sebagainya. Dan kemudian masyarakat. Dari segi masyarakat pula, mereka kena pastikan mereka mengambil tindakan secara betul apabila memasuki kawasan hutan. Pakai pakaian berlengan panjang, seluar panjang dan pastikan menggunakan repellent. Dan sekiranya terpaksa bermalam di dalam hutan, pastikan menggunakan kelambu. Elakkan diri daripada mendapat gigitan nyamuk. Okey, faham. Jadi Munawar kalau nak naik semua kena pakai pakaian panjang. Jangan lupa spray. Itu tadi bila doktor kata masuk ke hutan lepas tu bagi kelambu, itu perancangan ataupun itulah program yang telah pun dilaksanakan sekarang ini. Apa projek seterusnya daripada pihak KKM? Terutama kita tahu sekarang di tengah norma baharu, bagaimana sebenarnya? Okey, untuk KKM untuk masa depan lah. Kita tahu kita sekarang ni macam mana pun kita dah perlu tetapkan norma baru. Betul. Pendekatan cara baru. Walaupun kita tetap akan kekalkan pendekatan pengadatan yang wajib kita kekalkan. Sebagai contoh, untuk pengesanan kes awal. Mana kita apa yang KKM buat adalah kita akan pada peringkat sekarang kita mencari kes. Mana kata sekiranya ada penduduk-penduduk kampung yang berisiko, sebagai contoh di kawasan ladang, terdapat pekerja-pekerja baru masuk di satu ladang, anggota kesihatan akan masuk ke kawasan tersebut dan menyaring, membuat saringan BFMP ataupun ujian darah untuk mengesan malaria. Itu antara salah satu caranya. Dan yang kedua adalah kita juga memastikan bahawa stok ubat dan sebagainya sentiasa mencukupi di hospital fasiliti kita. Supaya memastikan bahawa setiap kali pesakit masuk ke hospital, mereka mendapat rawatan yang terbaiklah dan juga mendapat rawatan yang lengkap. Dan kemudian kita juga memastikan bahawa aktiviti kawalan malaria sedia ada yang dijalankan di kawasan pedalaman. Contohnya, kita buat edaran kelambu dan juga untuk semburan dinding rumah itu tetap dikekalkan secara rutin. Jadi, memastikan semua penduduk yang berisiko sentiasa dilindungi daripada gigitan nyamuk penyebab malaria. Fokusnya tadi adalah penduduk yang berisiko untuk mendapat jangkitan malaria ini. Dari pandangan doktor sendiri, bagaimana dari segi kesedaran masyarakat di luar bandar, di pedalaman berkenaan penyakit malaria ini setakat ini? Dari segi kesedaran masyarakat tentang malaria, saya boleh katakan penduduk di kawasan pedalaman mereka mempunyai kesedaran yang lebih tinggi berkaitan dengan malaria. Kerana mereka berisiko untuk dapat malaria dan mereka tahu apabila kita tanya penduduk kampung apa yang mereka perlukan, biasanya mereka tahu mereka perlu tidur dengan kelambu, masuk hutan kena pakai repellent dan sebagainya. Tetapi yang saya agak risau, pihak KKM risau adalah penduduk Malaysia yang duduk di bandar. Dan occasionally ataupun waktu tertentu kita akan masuk juga ke kawasan luar bandar. Jadi mereka yang duduk di bandar yang tidak tahu tentang malaria dan apakah kaedah pencegahan yang perlu mereka ambil. Jadi that's why dengan adanya program-program sambutan Hari Malaria Sedunia ini penting untuk kita memberi kesedaran kepada semua penduduk Malaysia, bukan saja duduk di bandar, di kampung, tapi juga yang lebih penting mereka yang di bandar. Kerana walaupun mereka di bandar tiada nyamuk anopheles, tetapi mereka berisiko mendapat malaria apabila mereka bergerak ataupun membuat perjalanan masuk ke kawasan yang berisiko. Okey, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Hafizi bin Abdul Hamid. Jadi peringatan kepada anda di luar sana, kena peka sebenarnya walaupun kita berada di bandar ke, tapi ada sekali-sekali kita akan masuk ke kampung, jadi kena tahu bahawa penyakit malaria ini disebabkan oleh nyamuk dan itulah tanda-tandanya tadi seperti yang dimaklumkan oleh doktor. Sekali kita nak ucapkan tahniah kepada KKM dan juga seluruhnya atas sambutan Hari Malaria pada 25 April ini. InsyaAllah, kita doakan semoga sambutan Hari Malaria Sedunia pada 25 April ini berjalan dengan lancar dan seterusnya objektifnya untuk meningkatkan kesedaran dapat dilaksanakan khususnya kepada masyarakat Malaysia. Baik penonton, sekarang ini